Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji hanyalah untuk Allah. Sholawat serta salam kepada junjungan kami, Nabi yang paling mulia, Sayyidina wa Maulana Muhammadin, beserta seluruh keluarga, dan para sahabatnya. Disebutkan dalam riwayat, bahwasanya dengan menyebut, atau mengingat mereka, para wali dan solihin, Allah akan menurunkan rahmatnya. Berikut adalah kumpulan ringkasan, riwayat hidup para wali Allah dan solihin, yang diambil dari salah satu qasidah Imamul Haddad, yang dinamakan Qasidah Ainiyah. Semoga kita yang mendengar, mendapatkan cucuran rahmat, dan dapat mencintai para aulia dan solihin, serta mengikuti langkah-langkah para kekasih Allah. Beliau dikenal sebagai seorang yang taat beribadah kepada Allah, selalu berkhidmah di hadapannya, beliau berpaling dari apapun selainnya, senantiasa giat melakukan amal perbuatan, juga hati, dan anggota tubuhnya senantiasa khusyuk, dan tunduk kepada Allah, karena beliau sangat mengenal Allah dan takut kepadanya. Inilah sifat-sifat Imam Ali Zainal Abidin putra Imam Husain bin Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Tholib, radhiyallahu anhum, yang diberi julukan Abul Husain atau Abul Hasan, dan beliau juga diberi gelar As-Sajjad, orang yang banyak bersujud. Beliau dilahirkan di kota Madinah, tahun 33 atau 38 Hijriah, dan beliau meninggal di sana pada tanggal 18 Muharram tahun 94 Hijriah. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, yang kala itu beliau masih berumur 57 atau 58 tahun, tepatnya di Quba Abbas, bersandingan dengan pamannya Imam Hasan bin Sayyidina Ali. Beliau adalah seorang tabi'in yang agung, imam yang besar. Beliau meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari pamannya Imam Hasan, Sayyidina Jabir, Ibnu Abbas, Miswar, bin Makromah, Abu Hurairah, Sayyidatuna Sofiyah, Sayyidatuna Aisyah, Ummu Salamah, dan para ummahatul mukminin lainnya. Beliau adalah pengganti ayahnya dari segi keilmuan, zuhud dan ibadah. Bahkan para ulama kala itu, telah bersepakat akan kebesaran beliau dalam segala hal. Sayyidina Yahya Al-Ansori berkata, beliau adalah sebaik-baik Bani Hashim yang pernah aku lihat. Az-Zuhri berkata, aku tidak pernah mendapati di kota Madinah, seseorang yang lebih utama dari beliau. Hamad bin Zaid berkata, beliau adalah seorang Hashimi yang terbaik yang pernah ada di kota Madinah. Hal ini juga dinyatakan oleh Abu Bakar bin Syaibah, seluruh sanad Az-Zuhri, yang paling benar adalah yang melalui riwayat Sayyidina Ali bin Husain, dari ayahnya dari Sayyidina Ali bin Abi Tholib. Beliau dilahirkan di hari yang sama dengan Imam Az-Zuhri, bahkan Nabi Muhammad telah mengabarkan tentang beliau sebelum beliau dilahirkan. Dalam sehari semalam, beliau melakukan sholat sebanyak 1000 rakaat. Bila berwudu untuk sholat raut muka beliau berubah. Beliau ditanya mengenai hal ini, dan beliau menjawab, apakah kalian sadar, aku akan berdiri di hadapan siapa? Beliau lebih senang bila tidak ada orang yang menolong beliau mempersiapkan alat bersucinya. Beliau menimbanya lalu menutupinya sebelum tidur. Beliau tidak pernah meninggalkan bangun malam, baik dalam kota maupun di perjalanan. Beliau juga memuji Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman, radhiyallahu anhu. Jika angin berhembus kuat, beliau jatuh pingsan. Ketika menunaikan ibadah haji, tatkala mengucapkan kalimat labaika, beliau jatuh pingsan. Lalu ada orang lain yang lancang terhadap beliau tetapi beliau tidak menghiraukannya, sehingga lelaki itu berkata, engkaulah yang aku maksud. Beliau menjawab, aku tidak menghiraukanmu. Suatu kali beliau keluar dari masjid, lalu ada seorang lelaki yang berpapasan dengannya, dan mengejeknya dengan ejekan yang sangat kotor, sehingga budak dan para pembantu beliau ingin menghajarnya, tetapi beliau melarang mereka, seraya berkata, jangan tergesa-gesa terhadapnya. Lalu beliau menoleh ke arahnya dan berkata, aib kami yang masih tertutup olehmu lebih banyak lagi. Apakah engkau membutuhkan sesuatu yang bisa kami bantu? Lelaki itu malu, hingga beliau Sayyidina Ali bin Husain mengenakan selendang yang beliau pakai kepada orang itu, dan menyuruh agar lelaki itu diberi hadiah 1000 dirham lebih. Tak ayal lelaki itu berkata, aku bersaksi bahwasanya engkau termasuk keturunan Rasul. Pada kejadian yang lain, tatkala Farasda memberitahukan kepada Hisham tentang beliau dalam cerita yang terkenal itu, beliau memberinya hadiah 1200 dirham, tetapi Farasda menolaknya, seraya berkata, sesungguhnya kami memujinya semata-mata karena Allah, bukan mengharapkan hadiah. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya kami Ahlul Bait bila telah menghadiahkan sesuatu,
kami tidak akan menariknya kembali. Beliau sempat tinggal dengan kakeknya, Imam Ali selama 2 tahun. Kemudian bersama pamannya selama 11 tahun, dan selanjutnya bersama ayahnya Al-Husain selama 11 tahun. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Ada yang menyatakan beliau meninggal karena diracun oleh Walid bin Abdul Malik. Ketika beliau meninggal dunia, orang-orang mendapati beliau telah menafkahi 200 keluarga. Bahkan beliau memikul tempat makanan itu sendiri di malam hari, kemudian menyedekahkannya kepada kaum fakir miskin di kota Madinah. Beliau mengatakan, sesungguhnya bersedekah secara rahasia, dapat memadamkan kemurkaan Tuhan. Muhammad bin Ishaq bercerita, dahulu pernah beberapa waktu orang-orang di kota Madinah hidup, sedangkan mereka tidak mengetahui dari mana datangnya kebutuhan mereka. Tetapi ketika Sayyidah Ali bin Husain meninggal dunia, mereka tidak pernah mendapatkan kebutuhan mereka lagi. Beliau menyedekahkan seluruh hartanya untuk Allah sebanyak 2 kali. Di dalam majelis, beliau melangkah ke depan hingga di hadapan Zaid bin Aslam untuk duduk bersamanya dan beliau berkata, sudah sepatutnya ilmu diikuti kemanapun ia pergi, dan sepantasnya seseorang duduk kepada seseorang yang membawa manfaat untuk agamanya. Beliau bila memberi pinjaman tidak pernah menagihnya kembali. Begitu juga bila meminjamkan baju, tidak pernah memintanya kembali. Bila berjanji kepada seseorang, beliau tidak bisa makan dan tidak minum sampai menepati janji itu. Bila mengurus kepentingan seseorang lalu kepentingan itu terhenti, beliau melunasinya dari harta sendiri. Beliau berangkat menunaikan haji dan juga ikut berjihad dengan menggunakan kendaraannya, tetapi sedikit pun tidak memukul kendaraannya. Cerita mengenai kebesarannya banyak sekali, dan tidak terhitung. Tetapi sudah dikenal dan ditulis di dalam kitab-kitab para ulama solihin. Beliau meninggal dunia meninggalkan 11 putera dan 4 orang puteri. Di antara mereka yang mewarisi keilmuan, kezuhudan, dan ibadah beliau adalah Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Semoga Allah meridhoi mereka semua,